Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, alhamdulillah. Untuk sambungan kelas kita untuk subjek akidah, kan, kita akan sambung di bawah tajuk yang hari tu kita belajar tak habis lagi. Kita akan sambung untuk tajuk sifat Allah, iradah. Okey, baik. Okey, Ustaz nak kamu boleh tengok di muka surat 9. Tengok berkenaan dengan kesan-kesan kita mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tengok dekat sini. Itu dah. Yang pertamanya, meningkatkan iman, redha di atas ketentuan Allah, berusaha, berikhtiar dan bertawakal, mempunyai keyakinan diri, sabar menghadapi cabaran. Okey, semua ni kelima-lima poin ni, kalau kamu perasan, ada kaitan dengan video yang Ustaz dah terangkan minggu lepas. Betul tak? Kan? Bila mana kita dah percaya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lebih meningkatkan iman dalam diri kita, insya-Allah. Betul tak? Betul lah. Bila iman kamu semakin kuat, kamu akan terima apa saja yang dikehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Insya-Allah. Yang kedua, mestilah kita kena meredai apa jua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni, kita kena reda, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Kan? Kadang-kadang tu memang ada perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita ni tanpa kita setuju pun, tanpa kita nakkan pun. Kan? Kita tak pernah minta pun, tapi kita dapat. Tapi kita kena hadap. Jadi semua tu Allah berkehendak ke atas diri kita untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita, untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Insya-Allah. Okey. Berusaha, berikhtiar dan juga bertawakal. Yang ni saya dah sebut di video yang di minggu lepas punya. Kan? Bila mana kita dah semakin beriman dengan sifat Allah ini, kan? Kita tahu kita juga berkehendak, Allah berkehendak, kan? Allah kehendak apa atas diri kita bukan tahu, tapi kita tetap kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Usaha pula usaha yang sungguh-sungguh, ikhtiar dengan banyak cara. Dan last sekali kita kena berdoa lah, minta ke Allah sungguh-sungguh, kan? Yang Ustaz dah terang minggu lepas tu, yang tu. Faham? Insya-Allah. Mempunyai keyakinan diri. Bila mana kita buat sebuah perkara tu, kan? Kita buat, tinggal kita nak tawakal. Tawakal ni serahlah. Serah kepada Allah bulat-bulat. Allah nak turunkan apa yang kita nak buat tu, kan? Makbulkan dak apa yang kita minta tu. Dan last sekali kita berdoa. Dan perkara itu dapat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan diri kita terhadap sifat Allah, iradah ini, sifat kehendak Allah ini. Faham? Insya-Allah. Dan juga kita sabar menghadapi cabaran yang Allah hadirkan dalam diri kita, dalam hidup kita. Dalam sepanjang kita hidup ni, kita mesti akan ada cabaran-cabaran yang kita wajib kita kena tempuhi. Semua orang ada cabaran tu. Kamu ada, ustaz pun ada, kan? Ibu bapa kita pun ada, atuk-atuk kita, kan? Semua ada. Okey. Jadi dalam masa yang sama, hati kita ni mudah terima dengan hati yang terbuka, hati yang mudah meredai akan perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita. Faham? Jadi bila kita berimanlah dengan sifat Allah ni, jadi kita ni dah nama pun Islam, kan? Mestilah kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah ada 20. Tidak? Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Ustaz ambil sikit secebis ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka merancang, Allah juga merancang, tetapi jatuh dulu dah. Tetapi
perancangan Allah lah yang paling baik. Faham? Kita merancang ni, kita merancang dalam masa yang sama Allah juga merancang perkara-perkara tu akan berlaku dalam hidup kita. Kita memang dah pun rancang benda ni, rancang apa semua kita nak buat kan. Hari-harian kita rancang. Dalam masa yang sama Allah dah rancang yang terbaik untuk kita. Faham? Di kedepan hari ke macam mana ke, Allah dah berikan yang terbaik, pasal itulah yang terbaik untuk kita. Faham? Contohnya macam kan, kita ada perancangan kita makan ubat. Bila makan ubat ni untuk apa? Untuk menjaga kesihatan kita. Tapi dalam kita menjaga kesihatan kita tu, kita agak lalai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang lambat kan, kurang bersedekah kan, macam-macam lagi lah dan sebagainya. Jadi bila mana Allah berikan kepada kita ni kesihatan yang lebih, kita lupa Allah sikit tu, lupa sikit tu. Jadi Allah hadirkan penyakit dalam diri kita kan, jadi kita sakit. Bila mana kita sakit, apa yang kita buat? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali bersujud, berdoa, minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara dia. Tu yang dimaksudkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah lah yang sebaik-baik perancang. Faham? Okey, kita tengok pula. Jadi hikmah dekat sini kan, hikmah kita beriman dengan sifat iradah Allah ini. Hikmah dia yang pertama, berdoa dan bertawakal atas setiap pekerjaan kita. Apa saja yang kita buat atas muka bumi ni, berdoa. Doa moga Allah redha, moga bermanfaat untuk semua orang. Faham? Melatih manusia menjadi insan yang bertakwa. Betul lah. Bila mana kita dah iman, kita kuat terhadap kehendak Allah, terhadap sifat kehendak Allah ini, melatih diri kita menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Jadi maksud bertakwa ni, apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan segera kembali. Faham? Bukan bila sakit baru nak kembali, kan? Bila miskin baru nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah. Hang kaya ke, sihat ke, apa semua, tetap kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? InsyaAllah. Dan yang ketiga, bersangka baik. Husnuzan. Okey, atas ketetapan daripadanya. Okey, bila perkara-perkara yang berlaku tu bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak kita. Contohnya kan, ada 3 orang adik-beradik yang masih kecil. 2 orang yang masih kecil, seorang tu kakak sulung. Kakak sulung tu berusia 20-an. Adiknya masih bersekolah. Jadi kakak tu kurang berdikari, kurang perhatian kepada adik-adik tu. Satu hari tu Allah ambil ibunya yang dipinjamkan kepada 3 beradik tu. Allah sedih kan? Jadi bila mana Allah ambil 3 orang, Allah ambil ibu kepada 3 beradik tu kan, sedihlah apa yang berlaku pada 3 beradik ni, yang ada seorang kakak sulung, 2 orang adik-adik yang masih bersekolah. Secara tak langsung, kakak sulung tadi tu akan belajar berdikari sikit demi sedikit kan, dari masa ke semasa. Untuk apa? Untuk ni, untuk jaga adik-adik yang masih kecil ni. Faham? Kalau dia tak jaga, siapa yang nak ambil kisah? Allahu Akbar, berat hujan tu. Faham? InsyaAllah. Okey. Ustaz Arab dalam masa yang sama, kamu dah hafal lah sifat 20 Allah kan? Lagu je. Allah wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadisi kan, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Yang tu lah Ustaz Arab, kamu dah boleh hafal dengan ikut tune lagu. InsyaAllah kamu mudah ingat. Okey, saya rasa takat tu saja kita punya kesinambungan untuk tajuk iradah kali ini. InsyaAllah untuk kelas yang lepas ni, di waktu yang sama, di subjek yang sama, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.